Kerana sudah terlalu jauh lari daripada perjuangan PAS yang sebenar. Saya yakin kalau orang masih berpegang pada perjuangan PAS asal, mereka akan lebih utamakan soal dakwah. Mereka akan lebih utamakan tentang soal ukhuwah Islamiah. Dan bila bicara soal ukhuwah Islamiah, sudah pastilah kepentingan untuk bersatu dengan UMNO yang mempunyai umat Islam paling ramai dalam negara ini. Sudah pastilah itu menjadi keutamaan berbanding dengan parti bersatu yang hanya mempunyai sedikit umat Islam di dalamnya. Jadi itu sebabnya saudara, inilah realiti yang perlu didengar, perlu dikaji, perlu difikirkan. Saya bukan nak suruh tuan-tuan percaya apa yang saya cakap, tetapi gunakan akal fikiran tuan-tuan yang waras. Adakah PAS benar-benar menolak kerjasama dengan UMNO ni semata-mata kerana UMNO ada setengah-setengah pemimpin terlibat dengan kononnya dakwaan rasuah, ataupun kerana mereka kecewa UMNO memberikan syarat kalau nak bekerjasama dengan UMNO, mereka mesti tetapkan pendirian nak suami yang pertama atau nak suami yang kedua. Tak boleh seorang isteri ada dua suami. Kalau nak buat isteri ada dua suami, dia je sedap, dia je tak ditandingi, dia je menang semua kursi. Saya nak beritahu dengan PAS, UMNO bukan bodoh. Barisan Nasional bukan bodoh. Boleh tak tafsirkan hadiah wang ni juga menerima rasuah politik daripada Muhyiddin? Bukan minat. Saya anggap bahawa ianya adalah dana politik. Saya yakin bahawa ini bukan soal rasuah. Kalau soal rasuah jawatan, kalau nak katakan jawatan duta ke Timur Tengah ni memang betul Muhyiddin yang bagi dia. Tetapi ketika Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, jawatan ini dikekalkan. Walaupun fungsinya tak berapa nak ada, tetapi masih dikekalkan. Jadi ini bukan soal rasuah jawatan. Tetapi political funding tak ada masalah. Kalau PAS mengharapkan political funding daripada bersatu, ianya halal. Samalah seperti mana UMNO dulu memberikan political funding kepada PAS untuk bertanding pilihan raya umum yang ke-14. Tak ada masalah. Itu cabar Tuan Guru Haji Adik, supaya dia bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, bahawa dia tak pernah dapat apa-apa, dia pun tak tahu bahawa kepimpinan PAS atau mana-mana individu dalam PAS mendapat pembiayaan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak ataupun sumber-sumber yang datang daripada Datuk Seri Najib. Saya cabar. Saya cabar. Jadi tak payahlah nak cerita tentang soal terima rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. PAS lebih tahu kenapa mereka membenci Tun Dr. Mahathir. Berpuluh tahun dia kata Tun Dr. Mahathir ni orang yang kita tak boleh sokong kerana menyokong pemimpin yang zalim. Kita tak boleh sesekali condong, bukan setakat menyokong, tak boleh condong pun pada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti Tun Dr. Mahathir. Kenapa tiba-tiba bila Tun Dr. Mahathir mengajak untuk dianjurkan Kongres Maruah Melayu, kenapa tiba-tiba PAS bersetuju? Adakah kerana disogok dengan royalti minyak? Ataupun adakah mereka diugut, akan didakwa seperti mana pemimpin-pemimpin UMNO didakwa? Ini perlu dijawab oleh PAS. Ini perlu dijawab oleh PAS. Kalau dia tak puas hati lagi, suruh dia tanya, suruh ahli-ahli PAS bertanya dengan Haji Hadi. Kenapa Haji Hadi membayar? Dia mula-mula dia saman Claire Russell Brown yang menuduh bahawa dia menerima 90 juta daripada UMNO. Kenapa akhirnya dia membayar, dia menghentikan saman terhadap Claire Russell Brown dan dia bayar 1.4 juta, tak silap saya, kepada Claire Russell Brown. Kenapa?
kita masih lagi ada limit, kita tak dedahkan banyak benda. Walaupun sahabat saya yang menjalankan kerja-kerja penyerahan duit dan sebagainya, seorang dah meninggal dunia, jangan lupa ada lagi seorang yang belum meninggal dunia. Itu je saya nak beritahu dengan Tuan Guru Haji Adi. Sabar UMNO ini ada limit dia, tetapi janganlah sebagai seorang ulama, kalau orang macam Rafizi melakukan fitnah, orang macam Anwar Ibrahim melakukan fitnah, kita okey, kita boleh terima. Tetapi kalau nama tu ulama, cubalah jaga akhlak tu, sekoh sikitlah. Itu je lah kita minta daripada Tuan Guru Haji Adi. Okey? Ya. Lanjutan daripada peristiwa yang penjumpaan tu. Ya. Kenapa UMNO masih lagi nak buka pintu kerjasama dengan PAS, sedangkan dah tahu dah apa kesilapan? Dia sebenarnya bukan soal UMNO nak buka pintu, bukan UMNO yang ajak PAS untuk membuka semula ataupun menghidupkan semula Muafakat Nasional. Kita mesti ingat, bila PAS menubuhkan Perikatan Nasional tanpa persetujuan daripada kita, senyap-senyap tiba-tiba dah tertubuh. Pada ketika itu saya masih ingat nyatanya dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid. Dia kata Muafakat Nasional dah terkubur. Tetapi kenapa tiba-tiba seolah-olah macam pemimpin UMNO berlapang dada bersedia untuk menghidupkan semula Muafakat Nasional? Sebab pemimpin PAS yang datang kepada Presiden UMNO, Presiden PAS pergi ke rumah Presiden UMNO. Walaupun macam-macam yang telah beliau katakan terhadap Presiden kita, tetapi Presiden kita menyambut beliau dengan hati yang terbuka, datang ke rumah. Kalau nak fikir pengkhianatan yang dibuat oleh Haji Adi ni, minta maaf juga. Presiden UMNO pun ada perasaan juga. Tetapi beliau berlapang dada demi kepentingan ummah. Tapi sudah pastilah kita minta supaya dia decide, dia nak bersama kita ke atau dia nak bersama dengan Bersatu. Kalau dia nak bersama dengan Bersatu, silakan, kita tak halang. Dan kita menyambut baik bila dia nak bersama dengan Bersatu. Tetapi janganlah hari ini tiba-tiba keluar ayat mengatakan bahawa dia tak nak bersama dengan UMNO, dia tangguh kerjasama dengan UMNO kerana UMNO terlibat rasuah. Dia diubut oleh Mahathir. Kalau dia tak ikut telunjuk Mahathir, dia tak mengangkat tangan bersama dengan Mahathir di Kongres Maruah Melayu, dia tak bersetuju untuk mengangkat Mahathir sebagai sebuah kerajaan, sebagai Perdana Menteri Kerajaan Bumi Putra yang nak diwujudkan tetapi gagal, untuk mengelakkan daripada pendawaan-pendawaan terpilih yang dilalui oleh pemimpin UMNO. Kalau dia tak tunduk pada desakan Mahathir, sudah pasti hari ini mereka juga sudah didakwa di mahkamah. Hari ini kenapa Datuk Zahid didakwa di mahkamah? Beliau tak ada sebarang kes. Tetapi bila Tun Mahathir panggil dia, minta supaya dia bubarkan UMNO, minta supaya dia menyertai Bersatu, bila Datuk Zahid enggan untuk membubarkan UMNO dan enggan untuk menyertai Bersatu, maka dia 10 hari selepas itu dikenakan 87 pertuduhan. Ini jelas adalah pendakwaan yang bermotifkan politik. Apatah lagi dalam kes yang pertama selesai, iaitu kes Ultra Kirana Sdn Bhd, visa luar negara. Dalam kes ini jelas menunjukkan bahawa, pertama sekali kita lihat, bila orang terima rasuah, biasa orang yang memberi rasuah didakwa, orang yang terima rasuah didakwa. Tetapi dalam kes Datuk Seri Zahid, orang yang beri rasuah tak didakwa. Bila kita tanya kenapa tak didakwa, seperti mana Lim Guat Eng, bila dia disogok oleh Pang Likun, dia didakwa dan Pang Likun didakwa. Maka ketika itu, ketika zaman Latifah Koya menjadi Ketua Pengarah SPRM menjawab bahawa tak apa, kita dakwa dulu Zahid, kita siasat kemudian. Mana pernah dalam dunia ni boleh mendakwa dulu sebelum kertas siasatan dilengkapkan.
Ini betul-betul law of the jungle. Ini jelas menunjukkan bahawa berlakunya selective prosecution. Dan bukti jelas bahawa berlaku selective prosecution ialah bila David Tan memberi kenyataan kepada SPRM. Dia beritahu bahawa yang terima duit daripada UKSB bukan hanya Datuk Zahid, termasuklah Islamuddin Tun Hussein, termasuklah orang macam Mahathir Mohamad yang menerima duit daripada suami kepada anak saudara dia, iaitu Tasri Rahmat, suami kepada Yasmin. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Begitu juga dengan apa lagi? Khairi Jamaluddin, Syafiq Abdal. Begitu juga dengan Hanifah Aman. Mereka semua menerima duit daripada UKSB. Tetapi kenapa Zahid seorang yang didakwa? Kenapa bila Zahid menerima, ianya dianggap sebagai rasuah, tetapi bila yang lain-lain menerima duit, ianya dianggap sebagai political donation? This is a very clear-cut proof that it is a politically motivated prosecution, malicious prosecution, and a selective prosecution. Jelas. Jadi, takkanlah sebagai orang yang duduk dalam kerajaan, kamu tahu Pakatan Harapan melakukan pendakwaan terpilih ketika kita sama-sama membantah ISIS dan sebagainya. Bila kamu jadi kerajaan, orang kamu diangkat menjadi menteri undang-undang. Apa yang PAS buat untuk menghentikan kezaliman ini? Apa yang PAS buat untuk pastikan kebobrokan yang dilakukan zaman Pakatan Harapan, yang hari ini dah terbukti